Dengan izin Tuan Hakim, pihak-pihak adalah seperti terdahulu. Baik. Peringatan mesra ya, Puan Zurianti, sila jawab di mikrofon kuat dan perlahan-lahan kerana pihak-pihak ingin mencatat apa sahaja yang Puan Zurianti maklumkan di mahkamah ini. Pada tarikh lepas, Peguam Bella ada menyatakan Puan ambil video sebab Syera kata selamatkan Bella. Puan jawab tak setuju. Boleh Puan jelaskan kepada mahkamah kenapa Puan ambil video tersebut? Tujuan saya ambil video tersebut kerana pada malam sebelumnya saya telah menelefon Syed Azmi supaya dia yang tolong pergi tengok keadaan Bella. Bila dia tak nak pergi dan dia kata kepada saya tiada apa bukti, jadi saya ambil video tu dan terus call dia tetapi dia tak jawab. Hantar video tu pada dia dan call lagi sekali untuk menunjukkan keadaan Bella yang perlu dibantu. So, tujuan, memang satu-satunya tujuan adalah untuk Syed Azmi yang datang bantu saya selamatkan Bella ataupun bantu datang ke tempat tu untuk bantu Bella. Okey. Sekian soalan. Peguam Bella juga ada menyatakan bahawa Syira ada beri informasi untuk selamatkan Bella. Boleh Puan beritahu mahkamah apa informasi yang Syira beritahu kepada Puan pada ketika itu? Pada ketika itu, Syira just bagi tahu yang Mami perlu tengok Bella dan Bella perlu diselamatkan. Dia tak nak bagi tahu. Saya ada tanya kenapa. Dia tak nak bagi tahu kerana dia nak saya pergi tengok sendiri, tetapi dia ada cakap yang Bella sangat-sangat perlu diselamatkan. Itu saja. Saya banyak kali bertanya apa maksud dan saya terus tanya kenapa, apa keadaan Bella. Dia cuma minta saya tolong macam mana pun pergi juga usaha untuk tengok dan keluarkan Bella dari situ. Itulah situasi yang diberitahu kepada saya sahaja. Okey, teruskan. Peguam Bella menyatakan dalam video P149 tidak nampak wajah Puan menangis. Jadi kita tidak tahu sama ada Puan betul-betul menangis atau tidak. Puan jawab setuju. Sebenarnya bagaimana keadaan Puan pada ketika itu? Tuan, saya rasa cadangan itu new EIC Tuan. Saya pohon pihak DPP put the question yang kita tanya dan untuk diorang dijawab. Ya. Betulkan soalan tu TPR? Dia tak setuju jadi? Jelaskan, okey, maaf saya rephrase ya, Puan Hakim. Teruskan. Peguam Bella menyatakan dalam video P149 tidak nampak wajah Puan menangis. Jadi kita tidak tahu sama ada Puan betul-betul menangis atau tidak. Puan jawab setuju. Sila jelaskan. Video tu memang tak ada langsung merakam wajah saya. Tetapi sejak saya nampak Bella, memang saya takkan boleh kawal emosi. Fokus pada soalan Puan. Dan tak setuju sebab apa? Saya tak setuju sebab setuju. Puan setuju. Tak nampak menangis dalam video tu. So jelaskan saja. Kerana video tu memang saya tak tujukan pada saya. Tak nampak saya. Video tidak nampak dan tujukan pada saya. Okey. Teruskan soalan.
Peguam ada tanya sama ada Puan setuju ambil video semata-mata untuk beri kepada Syed Azmi. Puan jawab pada asalnya ya. Boleh Puan jelaskan apa maksud Puan pada asalnya ya? Macam pada asalnya memang tujuan untuk Syed Azmi datang ke tempat kejadian bantu Bella. Bila Syed Azmi suruh saya sendiri telefon ambulans atau bantuan, saya dah rasa video tu dah tak perlu untuk dia sahaja. Jadi saya berkongsi video tu kepada kawan-kawan rapat yang dapat menyokong saya dan juga kepada tunjukkan kepada doktor yang nak tahu kecederaan Bella masa di hospital dan serahkan kepada pihak polis. Okey. Soalan seterusnya. Pengambil video menyatakan di dalam video ada berapa kali kanak-kanak kata Bella kena air panas, Mami. Kemudian Puan dirujuk IDD 167 iaitu transkrip di muka surat 9. Peguam Bella tanya, Puan tidak tanya dengan lebih dalam tentang air panas. Puan jawab ya. Kenapa ya Puan tidak tanya dengan lebih dalam berkenaan air panas tersebut? Dengan izin sekali lagi saya objek Tuan. Saya mohon pihak pendakwaan rephrase on whatever cross sahaja. Baik. Bentang dibenarkan. Peguam Bella tanya, Puan tidak tanya dengan lebih dalam tentang air panas. Puan jawab ya. Kenapa Puan tidak tanya tentang air panas? Dengan izin mahkamah, kenapa Puan jawab ya? Tak perlu. Okey. Boleh jelaskan kenapa Puan tidak tanya dengan lebih dalam tentang air panas? Ya? Saya rasa soalan sepatutnya dalam RE adalah untuk repair saja. Jadi kenapa Puan jawab ya? Ya. Kalau untuk repair, kalau dia lain daripada jawapan EIC, bolehlah repair. Kalau dia konsisten, Tak perlu. tak perlukan penjelasan, boleh juga. Tak perlu, kita dah ada dalam EIC. Baik Puan. Kalau dia bertentangan, TPR boleh rujuk kepada EIC dan tanya kenapa lain. Itu boleh. Tapi kalau dia sama jawapan dia, setuju seperti EIC, tak perlu repair, kita kekalkan sajalah. Tak perlu ulang balik. Okey, teruskan. Maaf ya. I stand to be corrected. Okey. Puan ditanya tentang video IDD 118C, iaitu video Puan keluar dengan Bella dari kondo. Video itu menunjukkan Bella jalan dengan baik tanpa kaki lemah. Puan jawab tidak setuju. Boleh jelaskan? Kerana video tu hanya berapa saat. Perjalanan saya dari unit tu sampai ke bawah dan seterusnya ke hospital sangat panjang. Saya tak merakam sepanjang perjalanan. Okey. Jadi memang Bella beberapa kali jatuh kerana kaki dia lemah. Tetapi bukan di dalam video yang beberapa saat itu. Okey, teruskan soalan. Di dalam video yang sama, pengambil menyatakan Bella nampak ceria. Puan jawab setuju. Boleh Puan jelaskan kenapa Puan jawab setuju? Memang Bella senyum dan nampak sangat gembira bila saya datang dan ikut saya keluar. Bila dia beberapa kali cakap, sayang mami, saya rasa masa tu dia tersenyum je walaupun di dalam keadaan cedera. Teruskan soalan. Peguam Bella juga ada menyatakan bahawa Puan hantar video ke Syed Azmi, keluarga Vaino, Nori, N. Sagri, AJKRB dan Puan mengatakan tidak. Dan dia mengatakan bahawa Puan tidak sepatutnya hantar kepada individu-individu lain. Puan jawab, Puan ada hantar kepada Daphne Aikin, Dr. Faranini, Dr. Hartini dan yang lain. Puan dikatakan menghantar video tersebut supaya mereka kaitkan Syed Azmi dengan penderaan Bella. Puan nak kaitkan rumah benda dengan penderaan Bella. Puan jawab tidak setuju. Boleh jelaskan? Saya
hanya hantar kepada Syed Azmi, kemudian saya hantar kepada individu yang saya nyatakan. Saya tidak pernah mengaitkan Bella dengan rumah bonda ataupun menyalahkan Syed Azmi atau rumah bonda kejadian Bella kerana ia adalah dua kes yang berbeza di mana saya pun adalah pelapor kepada kes rumah bonda pada 1 Julai iaitu selepas saya selamatkan Bella. Jadi benda tu totally different case lah. Soalan seterusnya. Berkenaan video viral pula, Peguam Bella menyatakan Puan yang viralkan video tapi Puan jawab tidak setuju. Puan juga tidak tahu siapa yang viralkan video tersebut. Walaupun Puan tidak tahu, kemudian Puan masih berhubung rapat dengan Monadin dan Alif Ahmad. Puan jawab setuju. Sila jelaskan kenapa Puan setuju. Tuan, mohon soalan verbatim Tuan sebab Ya. kalau saya mohon rephrase kerana soalan bila tidak verbatim Tuan, ada beberapa penceritaan dah diletakkan dalam tu untuk dijawab. Sebentar, Tuan Hakim. Okey. Nombor berapa? Empat? Bukan. Yang hari itu. Okey, tunjuk rasa. Okey, okey. Kalau Kalau ringkaskan. ikutkan verbatim Puan yang kami telah type ini adalah soalannya pada mulanya ialah isu kedua iaitu Aini Hazika adalah seorang peguam. Lepas tu dia jawab ya, berhubung dengan Aini Hazika untuk tahu hak sebagai pengadu professional privilege. Puan tahu Puan dilindungi sebagai informer mengikut akta kanak-kanak. Tidak tahu. Puan tak sebar sebab Puan, ya saya tidak tahu. Walaupun tak tahu viralkan oleh siapa, tapi berhubung rapat dengan Monadin dan Alif Ahmad setelah viral. Jawapan dia? Jawapannya adalah setuju. Saya inginkan penjelasan berkenaan soalan tersebut. Yang mana saksi ini setuju dengan soalan itu, Tuan Hakim? Boleh. Ya, sila jawab. Saya tidak mengenali Monadin atau Alif Ahmad sebelum saya melaporkan kes Bella. Tetapi setelah viral, saya menghubungi Monadin di Facebook untuk bertanya mana dia dapat berita tentang Bella dan sebagainya. Selepas itu, dia memperkenalkan saya dengan Alif Ahmad dan mereka adalah memberitahu saya yang mereka adalah individu-individu yang ingin lantang memperjuangkan hak Bella di media sosial. Saya hanya berhubung kerana saya rasa tak ada, saya rasa saya menghargai setiap orang punya sokongan dan saya rasa saya takkan ada masalah ataupun bermusuh dengan sesiapa. Okey. Teruskan soalan. Peguam Bella juga ada cadangkan dari perbualan Puan dengan Monadin ada rancangan untuk jatuhkan Bainun. Puan jawab tidak setuju. Boleh Puan jelaskan? Sebab saya tidak tahu apa-apa jua rancangan
dan saya tidak terlibat dalam apa-apa jua perancangan untuk jatuhkan Bainun kerana saya tidak pernah ada niat dan tidak pernah terdetik pun untuk ada motif menjatuhkan dia. Jadi saya tak setuju kerana soalan tu kata untuk melibatkan saya. Okey. Sekian soalan. Peguam bela merujuk kepada bundle F, perbualan Puan dengan Kak Sid. Peguam bela menyatakan Puan tahu Bella di kondo, tetapi why rumah bonda? Puan jawab tidak setuju. Sila jelaskan. Soalan tu masa tu mengatakan yang saya mengaitkan rumah bonda dan Bella. Tetapi di dalam perbualan tu, Kak Sid yang menanyakan kepada saya, why rumah bonda dan apa yang terjadi ke rumah bonda. Bukan saya yang mengutarakan sendiri isu rumah bonda. Jadi saya hanya menjawab apa yang Kak Sid tanya setakat yang saya boleh jawab. Okey, soalan lain. Peguam bela juga ada merujuk Puan kepada bundle A di para akhir. Puan kata Puan nyantai. Boleh jelaskan maksud para tersebut? Sebentar, bawah. Conversation dengan? Dengan Nadia Jalil X Hazana. Okey. Peguam bela merujuk kepada statement saya yang Bainun tidak pernah memberitahu saya tentang apa-apa pelibatan kanak-kanak di dalam rumah tu. Maksud saya di dalam apa yang saya type tu adalah semasa kanak-kanak tu ditempatkan di MIPS untuk kuarantin selepas saya selamatkan Bella, Bainun ada menghubungi kanak-kanak tu dan memberitahu benda itu yang telah didengar oleh Hani Azura di tempat kejadian. Jadi Hani Azura yang memberitahu saya tentang informasi tersebut, bukan Bainun. Puan, ada apa Puan nak tambah? Saya percaya itu saja. Yang lain kami akan submit di mana peguam bela katakan berkenaan dengan bundle-bundle yang lain. Kami bantah berkenaan relevansi dan kami akan submit on isu yang dibangkitkan oleh peguam bela is irrelevant. Okay, saya mahkamah rekodkan ya. So, itu saja untuk saksi ya. Tuan, untuk saksi ini sebelum pihak pendakwaan melepaskan dengan perintah mahkamah, saya ada sedikit isu untuk diraiskan. Sebelum ini, kalau tuan ingat, semasa SP1 memberi keterangan, pihak pembelaan telah mengesahkan FB posting dan juga WhatsApp conversation yang mana SP1 telah sahkan sendiri. Saya pohon arahan mahkamah sama ada ianya boleh ditukar terus kepada D seperti mana kita lakukan dengan Encik Imran hari itu, ataupun kami perlu submit on that issue. TPR ada bantahan kan sebelum ni? Masa yang Zurianti belum ada isu bantahan sebelum ini. Saya baru timbulkan hari ini isu tu. Dah Sebelum dikemukakan belum? Sebelum ni kita tanda sebagai ID. ID. Jadi dah telah disahkan oleh beliau sebagai WhatsApp conversation dan Facebook beliau. Cuma saya merujuk kepada Malaysia Kini yang mana menyatakan ianya boleh ditandakan terus dengan kebenaran mahkamah seperti mana yang tidak ada bantahan terhadap JKM hari itulah, Encik Imran. Saya berpulang kepada mahkamah, kalau perlu submit saya akan filekan submission lah. Rujuk dokumen tersebut? Bagi DPP tengok juga apa stand dia. ID berapa? Sekejap tuan.
Sebenarnya dia ada list tuan, ada conversation beliau dengan Siti Bainon yang telah disahkan, ada FB posting yang telah dikemukakan sebelum ni tuan. Contohnya adalah IDD 7 yang mana beliau sahkan beliau yang menulis. IDD 7. Kemudian ada tuan, Sebab ini tu. IDD 12. IDD 15. Ya. IDD 17. IDD 32. IDD 16 saya dah sebut ke tuan? 16. Belum. Okey, IDD 16. IDD 15 dah sebut tadi. IDD 14 tuan. 13 tak ada, 12 dah Belum. sebut. 7 dah. TPR? Kami perlu melihat dokumen-dokumen tersebut dan kami juga perlu buat perbandingan dengan EIC sebelum ini, Tuan Hakim. Itu adalah dokumen daripada pihak pembelaan yang perlu Benar. dibuktikan oleh pihak pembelaan. Baik, Sebab dia IDD, Tuan Hakim. sekiranya begitu, pihak-pihak perlu membuat hujahan lah untuk ditukar kepada Boleh. exhibit dengan merujuk kepada asas yang dinyatakan oleh Peguam tadi. Sekiranya ada dalam EIC dan disahkan, boleh submit dan saya akan putuskan. Boleh tuan. Dan TPR juga boleh membuat bantahan dan sebagainya. Boleh tuan. Tuan, Ya. satu je lagi tadi, saya tak ada, ini bukan untuk saya soal lah. Tapi semasa kes yang lepas, kita ada bagi satu lagi helai nama dokumen N. Tapi sebab Encik Zul try cari, jurubahasa try cari page kan, belum jumpa lagi. Jadi saya tak nak tandakan ke macam mana tuan untuk N? Sebab saya tak ada soalan dia saya dah tanya dah. Dia boleh saya nak submit saja, cuma saya tak dapat. Tiada soalan, tapi ingin dirujuk betul tuan. tapi tak jumpa dalam pendrive tersebut. Belum jumpa sebab terlalu banyak. Jadi kami memang tak tahu dia page berapa. Kami cuma dapat yang downloaded gambar saja. Kita tanda sebagai ID dululah. Untuk nanti dah confirm. Ada DPP pun ada kan? N last tu. N. Kalau ikutkan ini it looks like a posting. Dia macam komen kot tuan. So kalau ada dalam dalam dokumen P 163 tu, kita tanda ID dulu. Nanti kita akan bangkitkan isu ni. Boleh? Boleh mohon tanda IDD 163 tuan. Sorry, ID. IDD? ID 163 N. Okey, ID 163. Itu saja tuan. Okey, ada lagi saksi ni? Lagi satu adalah untuk pengecaman pegawai penyiasat iaitu Inspektor Suhaili. Saya mohon sekiranya tiada bantahan daripada pihak Peguam Bela, kami mohon pengecaman itu tidak dilakukan untuk saksi ini. Kerana saksi ini telah datang beberapa hari untuk memberi keterangan. Kalau nak panggil IO akan mengambil lagi masa. Saya waive tuan. Saya mohon agar saksi ini dilepaskan dan dibebaskan. Okey, Peguam Bela waive ya, dan dia direkodkan pengecaman tanpa perlu panggil saksi IO, Inspektor Suhaili Inspektor Suhaili. Okey, direkodkan. SP1 dengan ini dilepaskan Puan Zulianti dilepaskan daripada menjadi saksi kes ini. Okey, itu saja. Terima kasih atas kerjasama. Okey, TPR, saksi seterusnya.
Saksi seterusnya adalah seorang doktor dan kami dimaklumkan bahawa doktor ini mempunyai disahkan positif COVID dan yang mempunyai simptom batuk, demam dan simptom-simptom yang lain, Puan Hakim. COVID-19. Ya, COVID. Bila disahkan ni? Kami baru dimaklumkan oleh IO. Tapi kami akan berikan surat ataupun dalam MySejahtera kan, nanti kami minta dia snapshot hantar kepada kami dan kami akan tunjukkan kepada mahkamah ini. Tuan Doktor siapa nama? Doktor? Doktor. Dr. Rashid Han. Dr. Rashid Khan. Ya, saya. Okey, saya rekodkan. Kita ada saksi lain kan untuk hari ini memang tak sempat untuk cover mana-mana saksi. Kita ada masa lagi petang 2 hingga 4. Sebab lepas ini adalah Dr. Ashikin, dia telah block the dates. That will be next week. Dr. Nur Ashikin. Okey, petang ni mungkin sukar, saya faham, untuk cari saksi. Tapi esok ada. Kita lapangkan semua kes untuk dengar kes ni. Kami akan usahakan kami punya saksi lagi. Sebab dah tak banyak dah saksi untuk dipanggil. Lebih kurang 5 hingga 6. Dan kami tengok saksi-saksi yang available untuk esok. Ya, saya faham. Tapi kita dah fixkan hari ni, esok, and then next week. Ya, Tu sepatutnya 21, 22, 23. untuk habiskan tu. Kita punya plan untuk habiskan supaya tarikh Oktober tu untuk keputusan pendakwaan, dan sekiranya dipanggil boleh kita terus dengan Oktober. So saya nak pihak pendakwaan habiskan semua saksi by this month kalau boleh. Sebab tu saya nak pihak pendakwaan gunakan sebaik mungkin tarikh-tarikh yang kita dah cari. Seperti yang semua sudah maklum, sukar untuk mencari saksi tarikh tersebut. Saya bagi mahkamah, kita bersedia bila-bila masa untuk menjalankan kes bicara. Kita utamakan kes ni, dan kes-kes lain pun saya dah tangguhkan. Terutamanya esok. Esok saya nak ada saksi yang hadir untuk bagi keterangan. Baik, Tuan Hakim. Faham, ya? Untuk petang ni saya faham mungkin sebab COVID-19 kita tak boleh nak cari yang lain kan. Tak ada kan, tak sempat. Okey, tak sempat tak apa. Dan kita plan pun Zulianti kita habis hari ni. Mungkin sampai petang, tapi dah semua dapat selesaikan dengan awal. Dan kita akan tangguh esok. Pihak mahkamah pohon untuk TPR sediakan saksi esok. Ya, Peguam. Izin Mahkamah, saya pohon Mahkamah rekodkan pada peringkat sebelum ini, Mahkamah telah mengarahkan pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk reveal witnesses kepada pihak pembelaan. Dan saya telah merujuk kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya berkenaan dengan saksi-saksi pada minggu ini sehingga tarikh minggu depan. Kami dimaklumkan hanya 3 nama, Dr. Liana, Dr. Ashikin dan juga Zurianti. Doktor yang baru disebut tadi tidak pernah dimaklumkan kepada kami dan ini menyukarkan persediaan. Saya harap tidak ada kerahsiaan dalam saksi because we need to prepare dan saya tak nak membazirkan masa mahkamah untuk stand down, Tuan. Baik. Itu satu concern yang betul. Saya pun akan rekodkan. So pihak pendakwaan diminta untuk kita macam biasalah sebelum kita mula kan ada senarai saksi. Dan kalau ada dalam senarai saksi, sememangnya peguam bela akan ambil maklum dan bersedia. Cuma penambahan saksi tu kena maklumkan awal supaya saya pun akan rekodkan. Saya tak nak ada bantahan di akhir kes. Dan terutamanya dokumen. Make sure you kalau nak rujuk dokumen, serah pada peguam serta-merta sekiranya saksi tu confirm dipanggil dan sebelum ni tiada penyerahan dokumen yang akan dirujuk. Saya tak nak nanti ada timbul bantahan untuk ambil masa lagi kita nak tangguh. So saya minta kerjasama semua pihak untuk memudahkan perbicaraan. Dan kalau boleh DPP maklumkanlah saksi berapa orang lagi. So kita ada hari Khamis esok, and then next week for Wednesday until Friday. So 4 days. So kalau 4 hari untuk 6 berapa orang saksi nak panggil lagi? Kalau ikutkan saya
kami akan memanggil lebih kurang 3 orang saksi. Tetapi it all depends on the cross. Selalunya cross yang mengambil masa yang agak lama berhari-hari. Ya, saya So, nak we tahu cannot berapa saksi predict. lagi. Saksi berapa Ah, berapa orang lagi? Kalau ikutkan 3 lagi orang saksi. 3 saksi iaitu doktor tadi tu, siapa doktor Han tadi tu? Dr. Rashid Han, Dr. Rashid Han, Okey. Dr. Ashikin. Dr. Ashikin. Ashikin ada dalam Psychiatric. dalam Doktor senarai psychiatric. saksi ada okey. Lagi? Yang pertama tadi tak ada dalam senarai Yang saksi. tak ada tu? Yang Lagi? tu adalah doktor daripada klinik. Okey. Lagi? Lepas Seorang lagi? Bella. Bella. Cuma tuan, doktor tersebut tadi, yang disebut tadi pertama, saya mohon maaf kerana interject, adalah saksi defense tuan. Yang kami akan panggil sekiranya pembelaan dipanggil, saya percaya. Because kita dah kemukakan resit kalau tuan ingat klinik Setapak. Tak ada masalah untuk pihak pendakwan Jadi ada kuasa. saya just nak take, Dia ada discretion. footnote. Kalau Because dia it's not under investigation of the IO sebelum ini, dan tak ada al-Quantara notice pun dihantar oleh pihak pembelaan. so pembelaan ada bantahan ke nak panggil? Ya, sebab it's a defense witness tuan. Kita memang dah bagi tahu doktor tu sebelum ini untuk standby as a defense witness kalau pembelaan dipanggil. So kalau And bila sekiranya pihak pembelaan memanggil, it will be prejudice to our defense tuan di peringkat ini. so TPR Dan izin tuan, di peringkat ini tuan, pihak pendakwaan free to call any witness, mana-mana saksi yang difikirkan boleh membantu mahkamah dalam mencapai suatu keputusan. Jadi tidak timbul dia mengatakan itu adalah saksi pihak pembelaan ataupun tidak. Sebab pada peringkat ini pihak pendakwaan merasakan doktor itu akan menjadi saksi pihak pendakwaan. ya. Betul tuan, tetapi untuk menjawab jawapan daripada pihak Timbalan Pendakwa, saya akan submit satu kes kepada tuan daripada Court of Appeal mengatakan memang pihak pendakwaan boleh memanggil sesiapa sahaja, tetapi it depends on the court also. Sekiranya melihat ianya menjadi sesuatu yang prejudis, mahkamah boleh tidak membenarkan pemanggilan tersebut. I will submit the case. Saya rasa saya dah masukkan juga dalam submission yang berkaitan dengan P163, but I will quote and submit to you on that. Untuk pemanggilan saksi, pihak-pihak diingatkan untuk sedar dengan panduan yang panduan berdasarkan akta dan juga kes-kes. Ya. Asasnya adalah untuk memastikan mahkamah boleh mencapai keputusan yang adil dengan pemanggilan saksi. Even saya sendiri pun boleh panggil saksi sekiranya saya rasa perlu untuk saksi itu membantu mahkamah mencapai keputusan yang adil. Ya. Prejudis dan tidak itu tidak timbul isu sekiranya keterangan yang diberikan itu keterangan yang diberikan itu adalah keterangan secara bersumpah dan juga tidak timbul isu sama ada ia di peringkat pemeriksaan utama atau di peringkat pendakwaan atau pembelaan. Walaupun saya sedia untuk mendengar bantahan pihak peguam dan boleh dikemukakan secara bertulis atau sebagainya sebelum kita mulakan pemanggilan saksi tersebut yang pada hari ini COVID-19 tadi positif. So tak apa. Ya, tuan. Memandangkan dia juga ada masalah untuk datang, jadi pihak-pihak ada masa untuk submit. Tapi sebagaimana asasnya saya nyatakan tadi, pemanggilan saksi adalah discretion pihak pendakwaan, dan kalau ada elemen prejudis tu nanti boleh pihak peguam boleh kemukakan pada saya. Tapi buat masa ini teruskan dengan sapina dan sebagainya dan penyediaan saksi tersebut pada tarikh akan datang. Sekarang berapa hari COVID-19? 5 positif? Kalau 5 ada hari. simptom Kalau 7 ada hari. Kalau ada simptom 7 hari. 7 hari kan. Kalau tak ada simptom 5 hari, Tuan Hakim. Tak apa, kita tengok dia punya mai sejahtera. Make sure kalau saya benarkan hari Rabu dia boleh bagilah keterangan. Baik, Tuan Doktor Hakim. tadi. There will be more than 7 days. So tadi Dr. Rashid Han, Dr. Ashikin, Bella, and then rest IO, the 2 IO. 2 IO. So 1, 2, 3 ada 5 lagi Ya, saya. So kita ada termasuk esok ada 4 hari. So make sure gunakan. Saya nak hari esok kena ada saksi. Saya tak nak tangguh tanpa ada saksi. Baik, So Tuan kita dah fix lama. Kalau doktor tu tak boleh pendatang kena tengok apa alasan dia. Baik, Tuan Hakim. Kalau betul dia terlibat dengan apa-apa ke pembedahan ke apa ke tak ada. Saya tidak dimaklumkan lah sebab So dia kena Dr. tengok tu. Ashikin Kalau kita dah baru keluar saja berpindah ke hospital lain. kena ada. Kalau kita sapina kena datang kecuali ada alasan
dia menjalankan pemindahan ke kursus luar negara ke. Kalau dia ada tugasan biasa, minta bagi tahu dia, ini arahan mahkamah. Tak ada alasan untuk kecuali ada macam munasabah lah. Kalau munasabah saya boleh terima, okey. Tapi untuk kita lapangkan esok, saya rasa sukar untuk habiskan kes kalau esok pun dilapangkan. Sebab ada 3 hari lagi. Baik, Tuan Hakim. IO, Bella ni semua makan masa yang lama kan. Okey, faham Ada apa-apa lagi untuk direkodkan? Tiada, Tuan Tiada Hakim. Okey, terima kasih kepada semua pihak-pihak. Memandangkan saksi doktor sepatutnya memberi keterangan hari ini positif COVID-19, kita tangguh ke esok untuk pemanggilan saksi lain. Baik, Tuan Hakim. Terima kasih, Tuan Hakim. Dan juga untuk saksi-saksi seterusnya pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat minggu depan. Terima kasih semua, mahkamah tangguh. Terima kasih, Tuan.